Kalau Kepada keluarga dia pun anggap dia sebagai iblis atau syaitan. Jembalang. Jembalang. Apakah dia jembalang? Mak jembalang ni balik pula. So jembalang ni balik. Sebab setiap watak-watak tu memang ada pengaruh yang besar. Apa Adin ni ada pengaruh yang besar. Bagi aku tu lah. Rahim Razali bila dia menuliskan watak-watak dia ni, bagi aku gila. Jadi adik tak boleh belakang. Kalau abang buat silap, adik mesti mengatakan betul. Kalau si abang berdepan, si adik bahalu. Boleh, adik boleh tegur abangnya, kau boleh tegur aku, tapi dengan tata tertib keturunan warisanmu. Bukan dengan lagak bongkak dan lidah biadab yang asing pada keturunanmu, agamamu, bangsamu. Wah, kita pula disalahkan. Memang seumur hidup kau telah bersalah, Farid. Kau telah suka sangat hidup berpura-pura. Menghayati segala yang asing pada dirimu, menolak segala yang hakiki. Hairan aku dengan pemuda seperti kau. Belajar aja sikit, maju aja sikit. Tak sempat-sempat memeluk satu kepribadian baru, personality yang progresif. Kunan walhal aku yang progresif tu berbadan kafir, berbau Kafir? Abang mengatakan saya kafir? Aku mengatakan dalam hidup pura-pura kau tu, kau telah lupakan dirimu, keturunanmu, usul asalmu, didikanmu. Semuanya kau telah lupakan. Tapi abang menggunakan perkataan kafir. Apa pula perkataan yang menggoncangkan kau, sedangkan kelakuannya tidak menghiraukan kau. Selama ini kau tak gentar hidup munafik. Oi, Tok Imam. Jangan pandai mengata orang. Awak tu selama ni apa? Orang yang tidak mempedulikan keluarganya. Apa keturunannya? Orang yang selama 10 tahun berpoya-poya di benua asing. Apa bangsanya? Orang yang mau menjahanamkan adiknya sendiri. Apa agamanya? Orang yang mau memalukan mak bapaknya. Apa tata susilanya? Orang yang mau menggadaikan titik peluh saudara maranya. Apa didikannya? Orang yang mengecewakan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Zarah terbit. Saya Zahid. Saya Alif. Adik, kita akan bersama anda dalam Sembang Sinema episod yang kedua. Okey. Adik, hari ni kita nak cerita apa, filem apa ni? Filem ni filem hebat lah. Filem Rahim Razali. Apa yang kita Filem Abang. Abang. Filem yang diterbitkan pada tahun 1981 ni. Betul tak? Tahun 1981. Filem pertama yang diarahkan, dilakonkan, ditulis lakon layarnya oleh Rahim Razali. Abang. Lain macam ni. Filem ni memang Macam. lain macam. Okey, kalau hang boleh serta sikit filem ni. Filem ni sebenarnya secara ringkasnya adalah mengenai seorang lelaki, Fuad Din, dan keluarga-keluarganya lah. Keluarga diorang ni dah kaya raya. Seorang ni mengecap kerjaan daripada hasil pengenalan dasar ekonomi baru yang dibuat oleh Tun Razak. Selepas 10 tahun, 71 ADB, 81 keluarga diorang menuai hasil lah. Ya. Diorang boleh bina satu rumah agak yang besar, banglo lah kita kata. Okey. So itu cerita dia sikit. Tapi kalau jalan cerita dia tu watak Rahim Razali lah, central figure. Satu figure tu Rahim Razali. Central figure dia Rahim Razali. Dia sebagai watak utama dan dia juga yang membawa jalan cerita. Kan? Sebab kalau dia juga sebagai konflik yang terbesar lah dalam cerita ni kan. Okey, kalau hang boleh bagi komen sikit dulu pasal Rahim Razali. Komen macam ni kan? Dalam cerita ni. Bagi aku filem dia ni beautiful dan tak tahulah. Aku rasa filem dia very mundane. Very mundane. 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 Ya, dia mundane. Maksudnya dia sebab cerita bagi aku setiap keluarga yang buat zaman tu mungkin menghadapi benda yang sama. Aku rasa begitulah. Kan? So Rahim Razali dia bawa cerita keluarga Melayu yang jadi kaya disebabkan dasar ekonomi baru,
tapi sudah kehilangan kompas kehidupan. Ya, Betul tak? betul. Diorang ni, keluarga diorang ni hilang jati diri lah senang cerita, hilang jati diri. Memang kaya je, habis terkena punca. Tapi kira kalau So, sebab itu Ryan Razali balik yang mengejut. Selepas 10 tahun tu, dia balik dan hantar telegram ke bapak dia balik untuk membetulkan keadaan syarikat dia lah. okey, kalau siapa yang tak tahu cerita dia, Fuad Rahim Razali ataupun watak utama dalam cerita ni Fuaddin, Adalah dia Wak hilang Sulung. waktu dalam ketika mana mereka sedang mengecap kekayaan ataupun sedang membina perniagaan yang besar ini. Bina Fuaddin- payah lah. Fuaddin hilang kan. Hilang. So bila dia hilang dia ni, dia mai balik lepas 10 tahun lah kan. Lepas 10 tahun. Lepas 10 tahun dia Dia hilang tu dia pergi luar negara. dia pergi luar negara. Pergi luar negara dia tak balik. Hmm. So depa terpaksa menguruskan syarikat itu tanpa ketiadaan Fuaddin. Termasuklah ayah dia, Din, Then anak kedua Faizal, Faisal, Ahmad Yatin, Ahmad Yatim, anak ketiga, anak ketiga Farid, Ahmad Tamimi Sarika, anak keempat, anak bongsu Oji Ahmad Daud. semua. Dila. Okey. Semua pelakon hebat lah. Okey, kita cerita pasal watak. Watak ni empat jadi Ahmad Yatim, Asrul Mainur, Mana bapak dia, bapak dia, Umi Ahmad Kalsum. Yatim, Umi Kalsum, mak dia, lepas tu Kemudian- bini si Faisal tu Nur Kumalasari. bini si Faisan, Nur Kumalasari. Hebat lah. Semua hebat-hebat. Bagi Sebab aku, kalau ikut kata orang filem lah, sisi pandang pertama kita melihat satu filem adalah melihat barisan pelakon. ya. Kalau barisan pelakon tu hebat, boleh jadi hebat. Jadi kalau abang berdosa, kau mau berdosa juga. So kita tengok Asrul Mainur, Ahmad Yatim, Umi Kalsum, sampai Nur Kumalasari. Ini semua orang bagi aku depa ni ada backgroundnya. Okey, Nur Kumalasari anak kepada Asrul Mainur. Ya, Kan maksudnya dia dah daripada kecil mungkin train ya terdedah. Macam Ahmad Daud pun. bapak dia Ahmad Daud. Tak, maksudnya dari sudut keluarga satu benda, dari sudut depa punya training pun. Depa ni majoritinya adalah penggiat teater. Orang teater. Orang teater. Dan aku rasa mungkin sebab tu Rahim Razali nak bekerja dengan mereka. Dia jadi Sebab Rahim Razali juga adalah Ya. background teater. teater juga. Okey, tu watak. Bagi aku watak dia pun dia punya line up dia. Oh gila. Kan? Power lah. Kan? Okey, tu watak. Kemudian kalau kita nak sembang lagi cerita pasal cerita lah. Cerita tu lagi. Ialah satu family yang mengecap kekayaan kerana DEP, kemudian korup. Ya. Betul tak? Korup. Maksudnya mereka dah hilang kompas. Hilang kompas lah. Bila abang dia tak ada lagi, mereka terpaksa. Mungkin mereka ni Rasa terlalu culas lah diorang ni. Culas lah dalam menguruskan perniagaan. culas ataupun tak reti sangat. Sangat sangat. Tak reti sangat. Ya. Yang mereka terlampau mengharapkan Ya. abang. Abang dia Dengan rasuah lah, pemberian kontrak, dokumen palsu lah. Itulah. So bila Fuaddin balik tu dia menghadapi benda ni dan dia dengan sedar bahawa semua ni sedang berlaku. Ya, dia balik pun atas dasar matlamat dia untuk membetulkan keadaan lah. Ya. Untuk meluruskan benda yang dah bengkok. Tapi dia juga ada rahsia. Dia juga ada rahsia. Dan bila dia balik, Ha. jadi konflik sebab masa dia hilang dulu, semua orang terkejut tiba-tiba dia hilang, tak dengar berita khabar. Kemudian bila dia balik, dia timbulkan konflik sebab watak dia tu memberikan pengaruh yang besar dalam setiap watak. Kalau kepada keluarga dia pun anggap dia sebagai iblis atau syaitan. Jembalang. Jembalang. Apakah dia jembalang? Jembalang ni balik pula. So Jembalang ni balik sebab setiap watak-watak tu memang ada pengaruh yang besar. Fuaddin ni ada pengaruh yang besar. Bagi aku tu lah. Rahim Razali bila dia menuliskan watak-watak dia ni, bagi aku gila. Dia boleh, bukan gila lah, maksudnya nuans pada watak tu pun bagi aku dah menarik. So setiap orang, Faisal ada isu, dia juga kan. Dia nak kena deal dengan keadaan syarikat yang menghadapi masalah. Kemudian yang bini dia ex kepada Fuad, abang sulung dia. bekas kekasih kepada Yang didakwa pernah
meniduri kan. Maksud Fuad Din ni dalam Sultan ni seolah tapi dia kabur juga. Dia kabur juga. Kan. Kemudian ayah dia memanglah ayah dia terpaksa. Ayah dia mungkinlah masa zaman dia itu dia dapat projek. Ya. Tak pandai tak ada buat apa. Dapat projek Bagi tapi kat dulu. anak dia lah yang banyak menguruskan kan. Tapi dia dapat projek besar kan. Tapi dia pun ahli lembaga pengarah juga. Dia ada makan. Cumanya yang besar kat situ adalah Faisal lah. Yang jadi harapan yang paling Fuad. Ya. Tapi pun Fuad kata kau gagal lah. Yes. Kat Faisal. Kemudian Farid. Farid. Farid pula pun ada masalah juga. Masalah juga. Sebab dia sudah Terlalu banyak enjoy lah. Banyak enjoy. Terlalu mengikut isteri. Lepas tu ikut isteri kan. Isteri beli tu beli ni. Lepas tu adik dia yang last memang tak ada sangat apa pengalaman kenangan-kenangan yang banyak sangat kan. Tapi dia ingat abang dia ni seorang yang baik lah. Dia digambarkan paling disukai oleh Fuad dia lah. Si Dila ataupun dan Oji ni. Ya. Okey, so kalau kita nak cerita pasal latar belakang keluarga yang macam tu, hang rasa kan dari pada aku filem ni mungkin dia antara filem korporat tak awal lah. Ya. Tapi tu lah filem korporat yang drama macam ni dah tak jumpa lah. Tak jumpa lah. Yang lepas tu pun kalau ada pun lakonan Mustafa Kamal, PJ Holding pun benda dah. Tapi tu gagal lah. PJ. Tapi itulah maksud aku macam mana Rahim Razali boleh membawa cerita tu dengan situasi situasi zaman dia lah, situasi zaman dia, dan dia cuba bawa dia seolah-olah dia main tu dia kalau aku boleh kata dia juga ada sebagai jembalang, dia juga sebagai malaikat. Ya. Muncul tiba-tiba. Kemudian dia juga sebagai seorang dia kata tu wali. Tapi maksudnya dia penyelamat lah. Dia cuba menjadi penyelamat lah kan. Sebab walaupun dia sendiri ada satu beban yang dipikulnya, beban peribadi lah. Okey. Apa kalau hang tengok cerita ni apa yang lompong? Ada lompong? Tak ada lombong. Ada susah saja. Mungkin ada tapi kita tengok berulang kali. Sudah aku Untuk mencari tak bocor dalam filem ni memang susah. Cari tak bocor payah. #tak bocor. Tak bocor. So itulah cerita dia bagi aku perfect. Perfect. Dan yang menariknya banyak scene dalam cerita ni memang ada reference teater. Very theatrical. Dia dekat satu scene tu, satu frame tu anda boleh dapat depict all the motion. Dan maksudnya pergerakan orang dekat situ, lighting kan. Anda tengok yang scene yang satu scene Farid waktu dia mabuk. Waktu dia mabuk tu pun menarik. Hang masih sebelum ni kita orang sembang sembang sebelum nak rakam, tapi kita orang ada Perbezaan pendapat sikit. Saya pandang scene itu sebagai satu scene yang halusinasi lah. Alik pula dia pandang scene tu sebagai benda yang real lah kan. Benda yang berlaku. Dia scene tu ni dia menggambarkan Ahmad Taimi Sazriga, adik si Razali Fuad dia ni sedang mabuk dalam satu pesta menyambut kepulangan Fuad ni kan. Lepas tu dia mabuk, Fuad tak datang. Dia digambarkan sedang tidur mabuk, tiba Fuad tu muncul dari belakang. Macam rumah lah. Jadi kita orang ni macam bergaduh sikit lah. Saya cakap, ini tengah halusinasi ni, Fuad tak ada. Tapi saya cakap, ini real lah, kan dia dekat belakang tu. Tapi bila kita orang tonton balik, tengok balik, baru saya bersetuju dengan saya. Bahawasanya itu halusinasi ataupun mabuk lah. Tapi sebenarnya macam mana dia boleh samarkan benda ni? Itulah. Bagi aku, cuba tu teater, bagi aku ada reference teater sangat kuat lah dalam cerita ni. Ya, dia tutup lampu. Macam biasa lah kita tengok play, lampu tutup, lampu padam. Tapi bila lampu padam tu, tiba
sebenarnya kalau dalam tu kan dekat kepada satu scene yang sebenarnya tak padam pun apa pun. Kan? Terang sebenarnya, tapi dalam scene tu dia berdialog dengan Fuad ni dalam gelap. Ya. Dalam bayangan dia lah. Yes, tapi yang menariknya kalau dia halusinasi, aku suka dialog. Maksudnya macam mana Dia mempersoalkan kemelayuan si Fuad. yes. Dia ada ada orang panggil apa cakap seorang. Dia kat seorang. Dia Tak tahu. apa dia punya istilah dia tu. Istilah dia tu bukan dialog. Monolog. 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 Dia monolog kan. Dia monolog. Tapi di gambar dalam frame, orang yang dia bercakap tu ada kat belakang. So bagi aku dia, tapi itulah power yang tak powerful dialog dalam cerita ni. Dia boleh ada visual yang macam tu. Kan, visual yang dia bercakap dengan dia sendiri, seolah-olah dia bercakap dengan abang dia. Maksudnya dia tahu bahawa dia tahu apa persepsi abang dia terhadap dia. Dia juga dari tu memang membenci Fuad ni sebab Fuad ni dah potong dia menjauh. Yalah, Fuad sudah Dedahkan satu dokumen yang tak patut. palsu. Maksudnya dia ada deal dengan sindiket kan. Dia terbang balak tu kan. Untuk memajukan satu kawasan tanah kosong. Ya, tanah kosong. Ada sungai semua tiba-tiba kalau disebabkan Farid ni lah habislah Dah habis. kan. Tapi Fuad ni datang, dia sudah banyak balik. Sindiket ni tak boleh, aku tak mau jual. Aku tak mau jual tanah ni. Kan. So itulah bagi aku tu memang satu scene yang powerful lah. Powerful. Sebab dialog dia tu banyak dia mempersoalkan tentang tentang keislaman, Kemajuan lah. tentang kemaluan. Ada dialog tu, dalam dialog tu Fuad kata, Fuad yang halusinasi ni lah. Fuad kata kepada Farid, kau ni kafir, infidel. Itu Farid persoalkan, kau cakap aku infidel? Ya betul je. Tak, aku tak cakap infidel. Aku cakap kau ni boleh kelakuan seperti non-believer, macam hilang root lah. Hilang akal. Hilang akal, hilang jati diri. Itulah. Lepas tu si Farid jawab balik, kau nak cakap kau macam ni? Kau tu yang hilang 10 tahun. Mana kau boleh kemelayuan kau? Itulah. Bagi aku tu powerful lah. Scene tu itulah macam mana dia boleh terpijak tu buat scene tu bagi aku nice lah. Nice. Satu frame, satu babak, monolog. Kan? Monolog tapi dia itulah. Bila dia difilmkan, dia tak jadi monolog lah. Visual tu sangat yalah, hang boleh ada seorang lagi pelakon seolah-olah macam hantu lah. Dia memberi dua bayangan lah kot. Satu, Tami Menjaga cakap sorry. Satu lagi, dia bercakap dengan watak Fuad. Ya. Apa lagi yang menarik? Aku nak cakap ni, macam sebelum ni aku cakap, wanita adalah satu benda yang murni. Dan dalam cerita ni, yang menarik pada aku lah watak Nur Kumalasari. Watak seorang perempuan yang bernikah dengan Faisal, adik pada Fuad, yang didakwa sebelum itu ada melakukan apa ni, bukan di luar batas lah, berasmara sebelum nikah. Yang didakwa ni lah, hingga melahirkan anak. Berzina. Ada satu babak tu, Ryan Ghazali pergi ke rumah Faisal untuk menjumpa Nur Kumalasari ni, sehingga dia meminta maaf sehingga melutut. Pada aku itu kemenangan untuk Nur Kumalasari lah. Seorang lelaki yang figuranya, bentuknya tersangatlah abang sekali, datang untuk melutut minta maaf. Dan Nur Kumalasari yang menolak. Ego lah kot, menolak. Buat apa kau nak minta maaf dengan aku? Buat apa nak melutut? Bukankah lebih baik kau melutut kepada Tuhan? So macam biasalah, aku anggap wanita hebat lah. Walaupun dia ni, kita boleh kata berlakon pembantu cerita ni, tapi si central figure ni datang melutut ke dia. Tapi tu satu benda lagi, motivasi Fuad lah. Dia nak betulkan keadaan kan. Memang dia kata memang dia all out lah. Tapi orang tak pelik. Kenapa dia buat kerja-kerja yang pelik macam ni kan?
Itu aku kata dia macam dia boleh jadi macam wali ataupun Ya, macam wali mana lah. Nabi Ya. Khidir. Nabi Khidir. Sekarang ni orang kecoh pasal Nabi Khidir lah benda kan. So orang pelik kenapa dia boleh nak keluar habis duit. Ya. Lepas tu dia boleh nak apa? Dia nak apa bayar balik dekat mafia. Kemudian dia boleh apa lagi ya? Derma sampai Derma sampai 100,000. 100,000. 100,000 tahun 81 lah. Boleh derma kat surau kan. Tu tau. Orang suruh ingat 100,000 boleh lah beli stiker. Itu kan jenak tu komedi. Tu. Sebab orang tanya juga apa ada tak yang kita orang gelak? Ada yang gelak Ya, tu kan. Apa Sebab lagi ya? rasanya tu pun ada kritikan halus terhadap pasal pendidikan lah. Itu yang tak menyuruh sampai ke kampung. Ya. Rasanya lah. Ya. Tapi ada juga ada macam dia puji, dia tanya ada accountant tak kat sini. Kan? Ada surau kecil pun ada accountant. Kan? Yang terpelajar dalam situ adalah seorang budak kecil lah. Ini bukan 1,000 ni. Ni banyak kosong ni. Aduh. Apa lagi ya? Serta dah. Yang best. Yang apa lagi yang best? Yang best Sebab pun tak ada lah, yang tak best tak ada. Betul tak ada. Yang best apa lagi? Yang kita boleh nak sembang. Rasanya yang best lah scene akhir tu lah. Ni mungkin spoiler sikit lah. Reza Ali mati ni tu ni. Ni spoiler, sorry lah. Dia mati Tapi lain macam. dia mati tu tak payah ada. Yang kita kan. Tapi aku rasa korang kena tengok lah. Tengok lah. Ui, bagi aku scene tu lain. Sebab cerita sekarang ni tak macam tu lah. Kan? Dah. Bagi aku puas lah. Walaupun macam tu dia punya resolve dia. Ending dia. Bagi aku puas. Puas. Sebab dia Spoiler ni. apa? Cerita je lah kan. Apa? Dia tak ada scene yang Dia tunjuk- jimat safe. jimat lah. Dia Jimat. tak ada. Ada orang ingkar kapal. Yang orang Ada orang tengah meratik kat tepi menangis. tak ada. Kan? So Dia tak ada. mati je. Dengan dialog kan. Dialog. Dialog dia pun dia dah mati kan. Dia dah mati itu je. That's it. Habis. Lepas tu meraung dah selesai. Oh, bagi aku powerful. Powerful. Kan? Cerita tu. Itu kat ending kita dah sampai ending lah. Ya. Apa lagi ya? Cerita lagi kita ni. Apa ni? Dapat anugerah filem ni ya. Dapat ada 4 anugerah Festival Film Malaysia. Oh, 4 anugerah. yang dah tadi dapat. Tak ingat tapi dapat anugerah lah Festival Film Malaysia. Oh, Termasuk maksudnya Oji dapat anugerah juga maksudnya. Untuk festival Film Asia Pacific. oh. Ya, tapi lakonan dia pun nak baik lah tu. Dia nyanyi, Nyanyi lagi, berlakon lagi. berlakon lagi kan. Tapi bagi aku kekuatan yang paling besar dalam filem ni dialog dia. Dialog dia bagi aku Dialog dia tu intelek tapi intelek yang tak mana-mana. jangan ingat dia kan. Maksudnya memang iyalah cakap kalau cakap bahasa Inggeris tu proper English. Stupid. So you little boy. Apa lagi ya? Tu dah nak cakap juga. Sebab tu aku selalu sebut dia. Otor. Sebab dia teringat geng-geng friend ni lah. Sebab dia teringat Godat. Roma Trofo. hang pro French. Alik pro French. Macam mana? Tapi bagi aku memang betul lah. Kalau kita nak kata dia auteur memang bagi aku layak. Sebab kalau Otor ni dia simplicity. Yes. Simplicity. Dia tak perlu yang wabong. Tak ada. Simplicity. Ada simplicity, yes. Ada simplicity dalam cerita. Ya. Tapi menggenggam kita punya fikiran. Dan walaupun dia menggenggam, dia bagi kita kebebasan juga. Kebebasan. Contohlah macam kita tengok scene yang akhir tu. Hang tak perlu nak kena tengok scene tu. Ya, tak perlu tengok orang mati lah. Tak perlu tengok orang mati. Ya, hang dah tahu lah memang dia mati lah. So kita tahu lah orang yang mati macam mana. Ya. Kan, dan orang sama yalah sebab cerita ni
rahsia rupanya Fuadin ni dia ada penyakit. Penyakit. Dia ada penyakit Kanser darah. Kanser darah. Leukemia. Oh, leukemia betul. Dia ada leukemia. So Yang dirahsiakan hanya dia dengan doktor dia tahu, doktor peribadi. ya, Sebenarnya kalau zaman sekarang cita-cita ada leukemia mati klise. Tapi waktu itu kita tak tahu lah. Yalah zaman tu kan. Mungkin leukemia pada tahun awal 80 dan satu penyakit yang baru kita tak tahu. Betul. Oh. Sin aku rasa Banyak juga scene yang Hmm. yang susah juga. Macam Ya. scene dalam kereta. Aku tak tahu lah dapat, tapi bagi aku nampak dia dapat cakap depa apa scene yang kan apa Nokmala Sari Ya. apa sampai bertumbuk lah dengan Abang Yatim kan. Nyari accident dia itu. Oh. Itu kalau accident tu ya semua mati lah. Tragik tu. Okey, kostum kan cerita. Masa tu memang lama dia. Tapi zaman tu pakai batik banyak. Batik banyak. Ada batik apa batik orang lain lah. Batik-batik Malaysia lah. Macam Malaysia. Tapi lawa kan. Lawa. Banyak orang gambar orang kayu. Baju Nokmala Sari pun. Cantik. Apa lagi ya? Sinematografi. Ui. Dah pakai reference kereta tu pun dah. Itu hebat. Kan? Scene tu pun dah, frame dia tu memang motion kat situ je, sound. Kan? Tapi dengan dialog dah boleh bagi kan. Ya. Tadi perfectionist. Yalah, memang kita dapat rasakan lah bahawa dia perfectionist lah. Cerita lah. Antara filem yang aku rasa terngiang-ngiang lah. Ya. Saya semua orang boleh tengok kot. Kena tengok lah. Daripada kita bukan nak rendahkan P.Ramlee tu. Daripada kita tengok P.Ramlee je, dia pun tengok P.Ramlee yang kelakar je. Yang tak kelakar Tak tengok pun. dah tak disiarkan oleh TV. Ya. Itulah malang. Jarang disiarkan. Abang. Kalau boleh tengok filem awal P.Ramlee pun apa ni Bakti kalau tak salah 1950 itu pun tak disiarkan, tak ada. Sahabat Nordin Nikah Kasut mana tak ada. Ya, semua orang kata pasal P.Ramlee kan, tapi Yang selepas dia pasal P.Ramlee tak ada orang cakap. pasal P.Ramlee tu bagi aku Inilah. Ya, Malaysia New Wave tak ada orang cakap. Padahal ada. Yang aku ingat orang cakap ada. Aku ingat orang cakap 80-an ni zaman kemerosot filem, zaman Osman Badul. Aku ada kot. Betul. Iyalah. Betul. Zaman Rahim Razali ada lagi yang seumpama. Tapi lepas dia lah yang banyak filem-filem yang bagi aku. Raja Sepanjang Jalan. Super Sofia. Sofia dan Zali. Rahim Razali juga kan. Siapa lagi selain dia yang buat cerita yang Banyak lagi. Jasmine tu siapa? Director tu aku kena rujuk balik lah. Tapi Jasmine tu adalah filem yang beda. Dia ada dua. Jasmine satu, Jasmine dua. Yalah, so Banyak mana? tapi kenapa Tak tahu. Filem tu kita tak dapat sambutan. Orang audience zaman tu. tahu filem tu semua filem yang kita orang cakap dia filem berat. Bawa dia orang bawa konflik, bawa isu lah. Yes, dia betul dia bawa Tak tahu lah kenapa. Okey, aku tahu poster dia lah. Poster dia. Abang. Nampak tu kalau tengok Wikipedia tu kan. Poster hitam putih. Poster dia pun tak Lain macam. Poster dia pun rasanya lukisan kot. Lukisan. Dulu banyak lukisan. Dulu banyak lukisan. Sampai awal film ni banyak lukisan ni. Tapi tu lah kita Banyak. Painting ni Poster lah. dia pun hitam putih ya. Poster dia memang perfect poster. Dia seni rupa lah. Apa lagi? Nak sembang? Memang persoalannya siapa yang Razali rujuk untuk membuat filem ni? Coba kita orang tanya-tanya juga tadi, siapa influence apa ni Rahim Razali Ya. Siapa yang influence? Kita kena jumpa Rahim Razali. Itulah nak jumpa. Kalau siapa-siapa yang tengok video kami ni
sembang sinema. Kalau ada boleh kontak ke ataupun Ya, ada kontak Rahim kita nak Razali. jumpa lah, kita kena kuasa, kita kena interview dia, kita nak interview dia, kena interview Ya, dia. Apa Pak Rahim. Itu Pak Rahim. Tak tahu tak siapa rujukan dia. Kalau asyik ulang-ulang ni, tahulah. Kalau Uwe Sa'ari, Uwe lagi. Kalau Uwe, kalau dia masa dia buat Perempuan Isteri dan Jalang tu, dia rujuk Ferrani. Ferrani dengan satu filem Itali, The Bicycle Thief. Ya. Itu rujukan dia lah. So, nak tahu juga Rahim ni rujuk siapa. Ya, kita try lah. Kalau ada lubang-lubang nak jumpa Pak Rahim Razali, kita boleh jumpa dia, kita sembang-sembang pasal filem ni. Boleh. Kan? Menarik. Tarik. So, aku rasa untuk kali ni banyaklah nak kita sembang. Okey. Nak cakap sorry lah kalau sembang lompat-lompat tu. Ha. Kita cuba perbaiki lah. So okey. Berapa bunga kita nak bagi? Abang. Sebenarnya aku nak bagi 10 tau. Bagi 10 lah. 10 bunga. Aku bagi 9 lah. Okey, Aku bagi 9 lah. Okey. Kita bagi 9 bunga. Kita bagi 9 bunga kepada Pak Rahim Razali kerana bagi saya dia dah mengangkat satu darjat lagi dalam filem Melayu lah. Dalam filem Ya, Melayu. selepas era-era pasca Piramli ni yang hanyut dengan Jalan Ampas ni entah ke mana, Ya. hari muncul dia. Ya. Terima kasih lah juga kita kepada kita menghargai lah untuk kami nak sembang pasal abang ni. Kami rasa perlu ada perbincangan, perbahasan. Dan kawan-kawan ni kalau ada pandangan, saya tahu mungkin ada kawan-kawan yang lebih arif. sekolah filem. Mari kita sama-sama bincang, dan kalau kami ada maklumat yang lebih mengenai filem ini, boleh komen ataupun hubungi kami terus di Facebook boleh. Facebook boleh. Ataupun email kami zarahcerbit@gmail.com. Kan kami nak tahu dan nak belajar juga tentang Rahim Razali, The Outlaw. Okey, itu saja untuk kami di Sembang Sinema daripada kami. Saya Zahid. Saya Ali. Terima kasih kerana melayan. Jangan lupa Subscribe, komen dan share. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sayo. Boleh lah kot.